Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Menjengah lagi page pagi ni. Semangatnya, semangatnya bangun pagi-pagi. Bersiap. Sorry, saya kena mengenalkan diri saya juga. Saya, Madam Nusliza Haji Aziz, founder Najaha. Um, apa? Alhamdulillah, aura aura setiap pagi kena bangun pagi, kena tunjuk yang positif, supaya tim pun positif. Tambah-tambah musim covid ni dah, musim PKP ni, orang stres. Nah, kalau kita sebagai ketua kita stres, kita kena, maksudnya kita tak tunjuk attitude yang molek lah kepada tim. Sebab tu juga saya, walaupun orang kata bermasalah ke gapo, tapi kita kena, uh, maksudnya kita kena hadapi benda tu dengan tenang. Masuk dulu. Masuk dulu, cukup 10 mata. Cukup 10 mata dulu, masuk. Apa? Okay, saya setiap kali saya live, Hai Su, Waalaikumsalam, pagi. Setiap kali nak live main terjah dah. Tapi hari ni 10 minit, 5 minit nak live, baru announce nak buat live. Sepatutnya betulnya kita kena bagi tahu dululah orang supaya orang get ready. Itulah kena disiplin. Waalaikumsalam. Pagi, salam Pak Ramadan. Sri Samina. Hai Kak Ros. Rindu dengan Kak Ros hak pagi-pagi hantar apa? Dekat grup Titan. Ucap selamat pagi. Pukul 4 5 pagi dia dah bangun, dah baguslah Kak Ros ni. Bangun pagi, aura dia lain macam. Pagi tadi saya, suami saya yang bangun buat sahur. Saya dah bangun dah pukul 4.30. Lepas tu duduk nyanda. Nyanda dekat katil. Lepas tu suami saya tengok tak bangun lagi, dia pun bangun. Bila dia tengok dia bangun, saya pun kata mujur lah. Tak payah saya bangun. Lepas tu siap-siap dia masak nasi goreng pagi tadi. Hai Nurah Rauna. Waalaikumsalam. Apa? Dia masak nasi goreng. Nasi goreng kegemaran anak-anak. Nasi goreng dengan telur je. Budak-budak. Budak-budak. Kita pun makan simple. Kalau nak makan nasi emal, tak apa nak lalu dah. Jadi makan nasi panas-panas dulu. Hai, 12 mata. Dah masuk dah. Lain tak lain tak ada. Ya kakak pun rindu, madam juga. Lah. Nanti InsyaAllah saya akan saya akan aktifkan dekat grup pengedar untuk saya lebih rapat dengan seluruh pengedar Najahah. Jadi tim-tim tolong masuk dekat grup pengedar. Hanya tim, maksudnya yang ID, yang ada ID, yang ejen sah lah. Jangan pula customer saja-saja nak masuk. Kita khas untuk pengedar sah Najihah. Supaya apa? Supaya saya lebih rapat. Lepas tu saya nak showcase apa yang tim buat, apa yang betul. Jadi kita boleh buat contoh kepada orang lain juga. Hai Julia Hamzi, pagi. Sorry, connection saya slow. Gerai sungguh lah. Padahal Padahal jarang guna hak ni, saya guna dekat tab telefon saya. Itulah maybe musim PKP masalah juga. Hari tu saya nak pasang Unify dekat rumah. Lepas tu dia kata tak pasang lagi. Jadi saya pasang dulu dekat HQ. Lepas tu bila tanya pula musim PKP ni anak sekolah dia kena buat homework dekat rumah. Jadi kena ada internet. Lepas tu buat pula dekat tab, macam payah lah. Tu yang saya call balik Unify. Tanya ada lain tak dekat rumah, sebab ada kat sekolah rumah dekat sekolah dekat rumah saya ni, dia ada start masuk kabel Unify. InsyaAllah lah lepas PKP senang, bukan apa, internet ni dah macam keperluan tu.
Sebab kita tamu kita nego online, nak connection hok kuat. Kena pakai lain yang okey lah. Sahur gapo pagi ni? Sahur gapo? Jangan lupa, kat saya ni ada tau kopi. Kopi dengan susu ni. Kopi dengan susu, kopi ni dah buka dah. Saya ambil, husband saya live hari tu. Saya ambil dia. Apa? Setiap pagi sahur dengan kopi ataupun susu Najihah. Memang kata tak kenyang. Tak kenyang, sorry. Tak lapar. Patutlah bila musim puasa ni tak. Sebenarnya sebulan sebelum puasa kita dah start laju kopi dengan susu. Sebab tu kita terpaksa kita pun tabur musim PKP ni kita tak boleh nak buat gapo lah. Jadi kena sabar sikitlah menunggu. Tapi nasib baik juga saya punya kopi pape dengan susu pape tu ready. Dah banyak, kita dah buat banyak. Nasib baiklah dapat menampung lagi permintaan. Tim ni bukan apa. Customer ni bukan apa. Memanglah dia kata jimat ke 25 ya, tapi bila dah bagi tak ada 42 ya apa dia ambil. Sebab apa? Sebab memang kegunaan untuk bulan puasa, nak tak nak. Lagipun sebenarnya jimat harga yang pape itulah daripada yang kotak ni. Yang kotak ni sebab orang kata nampak murah sikit, padahal jimat sikit. Jimatnya dekat pape lah. Waalaikumsalam. Ajak tim nak sharing hari ni, nak sharing ketakutan dalam bisnes. Kita relate ke dengan situasi kita PKP ni. PKP ni takutnya kita saya agak down dulu dok. Musim bila KJS umum PKP masa tu sebenarnya saya kena pergi KL. Saya ada kursus ritual lah. Lepas tu dah siap dah ni. Dah siap ni dah lah sehari dah duk ngemah baju bubuh dalam troli semangatnya nak pergi kelas kan. Lepas tu dah siap masuk dah dalam kereta pukul 4. Nasib baik biasanya kalau ke KL saya akan tolak pagi. Tapi pagi kami sebab kelasnya hari Jumaat. Tapi nasib baiknya saya maksudnya tak adanya saya masa tu saya one-on-one dengan saya punya mentor dah one-on-one kedua pukul 12. Pukul 12 tengah hari. Jadi saya nak tak nak saya kena saya kena tolak petang. Sebab saya bawa semua anak-anak lah sebab cuti sekolah kan. Cuti sekolah yang hari tu boleh berapa? Bulan 3 gitu ke? Bulan 3 ke? Bulan 3 ke Cina gitu, cuti. Jadi nak bawa belakang. Lepas tu, dah kemah-kemah dah. Kemah-kemah awak masuk dalam kereta. Tiba-tiba pukul 4 dia announce kelas cancel. Dekat KL. Lepas tu, agak frust lah. Tapi at the same time saya rasa happy sebabnya saya ada masa dengan family dan anak-anak pun suka. Dia kata ibu tak sibuk dah. Ibu tak sibuk. Jadi ada cuti sekolah ni dia ada masa. Kita ada masa dengan anak-anak. Lepas tu tak saya mengecewakan anak-anak. Saya bawa pergi sebenarnya nak kita Terengganu. Lepas tu bila berhenti muka dah petang ke. Tolak daripada rumah pula pukul 5. Pukul 5:30 dah siap maya ke apa. Tolak pukul 5. 5:30 gialah ke Tok Bali. Lepas tu dah tak makan lagi kak. Sebab tengah hari tak makan. Kayaknya ambil anak sekolah nak balik-balik siap nak pergi ke KL lah. Lepas tu bila tak makan dekat Tok Bali tu saya berhenti makan. Lepas tu siapa duduk situ pukul 6:30 duduk dekat Tok Bali. Lepas tu fikir pula. Okay, syukur tak jadi KL. Lepas tu fikir pula. Dah 6:30 dah ni nak pergi Terengganu jauh lagi. Lepas tu fikir, tak apalah kita cari kawasan ni. Lepas tu saya rau lah. Sebab saya biasa saya pergi tak amal balik. Lepas tu bila tengok dekat booking dia mahal sikit lah. Padahal 400 ya semalam ni. Lepas tu saya pergi dekat chalet, dekat
dekat nama gapo tu. Macam beratur lah Sheila tu. Anak-anak pun takut. Suami saya kata tak payahlah. Check in sini. Tengok pun takut. Lepas tu masuk metang. Balik tu bik mula lah. Gilah. Check in. Lepas tu kebetulan tengok dekat ni. Tengok dekat apa tu? Dekat booking dia ada murah sikit dah. Murah pun tak murah dalam 270 semalam ni. Okey lah. Saya pun ambil waktu. Masuk lah. Jadi maksudnya nak royaknya perancangan Allah tu kita nak pergi bercuti tempat lain ke? Kita dah booking sebabnya saya dah booking rumah tahu. Rumah homestay ni saya dah booking 1,100 ya. Dan nasib baik juga tuan rumah ni. Ya Allah memang rezeki saya lah. Jadi dia pun pehel dengan keadaan asyik kita, dia pun bagi balik duit tu. Okey. Maksudnya kalau saya pergi booking dekat hotel, saya kena bayar dah deposit, kadang kita bayar full ke. Nasib baik juga bila kita dapat refund balik daripada tu, kita happy lah. Maksudnya rezeki ni kalau Allah kata rezeki tu mari nak gimana? Kalau maksudnya mari juga dekat kita. Musim ni juga, musim PKP ni juga kita rasa kita down, kita takut dengan perubahan baru. Dulu kita boleh bebas dok COD, boleh bebas untuk postage. Lepas tu bila kita terpaksa berkurang macam situasi lah ni, rasa agak down lah. Sama juga macam saya dulu. Dulu fikir HQ tutup, dah lah baru buka ke, dengan staff-staff masih baru lagi. Lepas tu bila kerajaan umum PKP, ingatkan 2 minggu je. Tapi tak tahu berlanjutnya sampai bila. Takutlah sebab takut kita tak biasa nak nego. Suami saya pun 2 minggu musim mula-mula masuk PKP tu. Mula-mula masuk PKP tu kita takut, kita down. Kita tak boleh nak buat bisnes. Tapi masa tu juga kita mula lebih rapat lah. Kalau dulu sebab saya janji ke rumah saya siap, saya nak berjemaah dengan family, tapi saya tak buat benda tu. Jadi saya janji dah, kita janji ni kita siap saya royak dalam bilik tu saya nak buat tempat solat berjemaah. Tapi bila saya tak buat, ni lah Allah tegur. Allah tegur masa jatuh lebok. Sedih ke ni. Jatuh. Hai. Dia angin. Angin. Allah tegur. Maksudnya kita pandang daripada segi positif. Kita tak boleh nak royak benda tu masalah. Jadi memanglah masalah. Mula-mula saya sendiri pun sedang, tapi kalau kita sebagai ketua down, anak buah pun mesti down. Hebat perancangan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sayang media keluarga betul. Kalau saya pergi dekat event hari tu, kalau lah hari syuruk stay lagi buat seminar tu, akan timbul jugalah kluster baru. Tapi saya ada. Jadi perancangan dia tu adalah yang terbaik. Sebab itulah bila kita terlalu mengejar sangat duit, kita rasa kalau kita tak bekerja, rezeki tu tak mari. Tu yang saya sedarlah. Maksudnya kita dah start muhasabah diri. Kalau dulu kita janji lain, tapi bila kita dah selesa, kita tak buat benda tu. Tu yang jadi musim PKP ni. Mula-mula kita tak biasa ke solat berjemaah ramai-ramai dengan anak. Bayarlah masa solat tu. Dah kalau solat sore, solat dengan suami, dia anak-anak boleh naik duduk atas kepala. Buduk ke. Jadi duduk memegang kaki, agak seragalah dengan keadaan anak.
Macam tu. Tapi bila lama-lama tak, bila seminggu, maksudnya dalam seminggu kita kami solat berjemaah dengan anak-anak lah. Lepas tu mula-mula set dia bising. Gege sebab benda tak biasa kan. Lepas tu bising duduk berlari-lari, terutamanya Asyak dengan Adham lah. Sebab dia itu lagi. Dia tengok adik. Yalah nak apa? Alah pergi mandi lah. Dah. Gilah, gi mandi dulu. Gi mandi dulu. Iyalah, gi. Lepas tu gi mandi. Anak. Apa? Dengannya apa? Naik duduk atas pala. Duduk megang kaki. Lepas tu Aryan lah. Lepas tu dengan Asyak dengan Adham tu sebab dia kecil lagi kan, 9 tahun dengan 4 tahun. Tak tahu gapo. Tapi bila kita dah seminggu, kita dia orang pun dah mula biasa. Dia orang pun ikut sekali pakai piah tu. Pakai piah, pakai baju comel dah. Maksudnya benda tu mula-mula memelah. Set dia pun terkejut. Kita pun tak iyalah dengan kita alasan kita anak kecil. Anak kecil tapi kita ni buat dak lagi sebab kita janji kita kata boleh buat tapi kita tak buat. Lepas tu yang bila kita buat rupanya tak ada masalah pun, tak ada isu pun dengan anak kecil. Buat apa nak jadi ke anak sebagai alasan? Ada ejen Labuan ada ejen tak? Area Labuan ada ejen tak? Ada. Sila komen ejen-ejen dekat bawah dah. Labuan boleh PM, ejen Labuan boleh PM Aini. Apa? Maksudnya benda tu kalau kita tak buat, tak biasa. Benda tak biasa kita nak biasakan diri. Sama juga musim PKP ni. Kita dulu bebas dok, keluar pergi mari, boleh makan macam-macam. Lepas tu bila tamu macam saya sendirilah royak pagi-pagi saya kegiatan no. Lepas tu saya cari tempat-tempat hot sedap untuk dimakan. Lepas tu bila musim PKP dak, bila kita fikir-fikir balik musim PKP ni tiba-tiba berat saya turun. Lepas tu dia fikir-fikir, bagus juga padahal kita tak diet ni. Bagus juga duduk rumah ni. Memanglah kita makan nasi, tapi kita tak makan portion hot. Kalau dulu dok kita macam saya lah gitu bik makan sedap lah makan. Saya suka cari tempat-tempat Soho sebab tempat Soho ni makannya sedap. Jadi saya pagi-pagi saya dengan suami saya ni sebab kami kan bebas. Orang nego ni bebas, dia tak sama dengan orang. Saya nak agensi. Boleh nanti Hanis Sabah masa leader Sabah ke kontak. Okey. Maksudnya kita nak jalan shortcut, kita nak express pergi makan sana sini, pergi letak anak. Tapi masa tu Aryan saya bawa lah. Yang dulu Asyak dengan Adham pun masa kecil memang saya bawa lah pergi mana-mana. Lepas tu bila dia dah sekolah jadi saya bawa Aryan je lah seorang. Gilah makan. Lepas tu bila musim PKP nak, bila kita tak boleh nak buat lagu tu, kita makan je apa yang ada, masak lah. Jadi kita start disiplin diri kita. Rupanya boleh sangat pun kita tak makan benda-benda heavy. Siapa PKP ni saya boleh turun 4 kilo 5 kilo padahal saya tak diet. Suami saya yang diet tu pun dia turun 8 kilo lah. Dia memang dulu dia gemuk lagi lah. Tak mak lah ni pun masih berisi, tapi royaknya dengan dia diet dengan beza hak kita tak diet. Siapa dia kata senang lah dia turun padahal dia ni tak makan tau. Maksudnya dia makan dia boleh bosan ni pun dia makan simple. Gitulah ketakutan hak kita pandang hak musim PKP ni, kita pandang daripada segi positif. Gitu. Lepas tu bukan apa, kita macam ni, kita takut bila kita terbiasa buat benda yang kita tak biasa, kita takut kita gagal, kita takut untuk ambil risiko, kita takut dengan bayang-bayang kita sendiri hok kecek. Aku tak boleh buat. Duduk rumah ni aku tak boleh nak buat. Tak boleh nak
tak saya belajar benda baru. Lepas tu tindakan pula kita tak belajar untuk praktik dan perbaiki benda tu. Kalau kita tak start, kita katakan contohlah kalau apa pergi belajar, pergi belajar. Dulu kita kata susah. Yalah, belajar kot. Macam saya dulu, saya dekat saya belajar degree kan. Walaupun bidang kelakar lah. Bila saya dengan bidang saya lah ni jauh lah. Maksudnya bila kerja saya lah ni, dia baca bisnes ni kan dia macam kerjaya saya. Dulu saya belajar dekat UM, degree seni persembahan drama. Tak tahannya ni drama. Berlakon. Masa bukan senang nak dapat sebab dia kena interview. Dan interview pula saya lepas. Kisnya dia suruh berlakon, saya suruh berlakon orang cacat. Waalaikumsalam Syahidah. Hai Naraini. Maksudnya dulu saya lari bidang lah. Saya belajar dekat sekolah teknik pertanian, sekolah teknik Pahang. Dulu saya duduk sekolah dekat sekolah teknik Chenor Pahang. Lepas tu selama 2 tahun tiap-tiap 4 dengan 5. Lepas tu result masa SPM hari tu A, Pak B, 2C, 2D. Gitulah saya tak ingat. Yalah, A, Pak B lah. Lepas tu yang A tu pula saya punya pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Lepas tu tak dapat masuk U. Masa tu kan matrik kan. Tapi saya naik teknik dekat sekolah Melong. Ejen diperlukan boleh WhatsApp. Boleh kontak ejen Syahidah. Master ejen kot, nak cari ejen kan. Saya belajar macam ni. Kat mana dah saat ni? Tak ingat dah saat ni. Kita lah pergi ambil. Syidah. Tukar. Baru kenal bila buat lagu tu kan. Stokis. Tak mandi lagi tak boleh datang kat ibu. Mari dah nak menyibuk dah. Kat mana dah saya saat ni? Saya cerita dah. Pening dah. Kat mana dah? Tolong komen sikit. Saya belajar dekat saya sekolah teknik kan, sekolah teknik Pahang. Belajar kosnya pertanian, horticulture. Horticulture ni tanaman hiasan bunga tu. Benda-benda lagu tu lah. Okey, dan belajar lah. Nyaku bergecok diri siapa ke matu tangan. Masa tu tingkat tepak, tingkat 5. Lepas tu tingkat tenek saya pergi ke sekolah Melong. Tenek bawah, tenek atas. Lepas tu nak katanya masa saya kenal dengan suami saya tak tenek lah, tak tenek atas. Bercinta lah. Bercinta tak tenek dulu lagi. Tak tenek sampai sekarang alhamdulillah lah kami berkekalan. Dulu memelah alam bercinta dengan alam rumah tangga mula-mula tu lain lah. Walaupun macam kami bercinta dalam 6 tahun juga sebelum kahwin. Jadi kahwin pun dah 12 tahun. Jadi dah dekat 20 tahun dah kenal sebenarnya. Dah macam kenal dah hati budi. Dulu dia orang lelaki kan dia tak boleh, dia ego lah macam kita pun kita ada ego juga. Selamat pagi ni Mimi. Hai Azalia, hai Husna, masuk. Terima kasih masuk. Cerita zaman-zaman sekolah dulu. Pihak tenang dulu saya gawe dengan dia, saya bercinta dengan dia. Lepas tu lepas tu habis dekat tenang saya pergi saya pergi hijau kilat, tak boleh masuk U. Sedih lah masa tu sekolah tak tenang tu baru tak tenang Melo tu dia baru first batch. Jadi cikgu-cikgu pun tak berapa nak ada pengalaman lagi lah. Tambah kita pun tak pernah ajar. Tingkat tenang kan payah kan. Lepas tu masa tu saya ambil aliran apa ni tak ingat dah. Tingkat tenang okeynya cikgu-cikgu tu
kenal lah. Tim-tim saya punya geng ni banyak mulut. Macam saya jugalah. Banyak. Tapi seronok lah pergi macam-macam pengalaman pergi makan mi celuk lah, makan balik sekolah gitulah orang kata. Tapi nak ayaknya zaman sekolah tu banyaknya kenangan. Saya bawa tak saya bawa masa tu abang saya nak atas pada saya tu dia accident patah kaki. Lepas tu saya dah dia ada motor tupai, ada one tupai tu masa tu sahur lah motor tu. Jadi kita ni saya boleh bila dia accident, jadi dah dia tak guna motor tu kan. Saya pun bawa lagi sekolah. Kalau rasanya kalau dia tak accident, rasanya dia tak uwi kot saya naik motor tu, motor baru. Yalah motor 125 baru pula tu. Tu yang macam saya jenis ganah sikitlah naik motor kelah naik apa. Itulah masa darjah 1 pun boleh lepas tangan, boleh patah tangan. Nak rayaknya kita punya saya punya sebab bila kita terbiasa macam kita terbiasa daripada dulu jenis ganah ke. Walaupun saya nak bosu saya tak manja. Maksud daripada kecil saya dah start kerja, saya dah start bisnes jual. Tudung bawa dekat dekat universiti dulu pun saya dah jual. Jadi apa daripada situlah kita royak maksudnya kalau kita tak cari pengalaman dulu benda tu kita tak boleh nak jangka tak. Kita nak buat gapo. Kita tak boleh nak jangka kita punya situasi kita lah ni. Saya sendiri pun tak jangka saya berada di tahap saya lah ni. Sebab saya main buat je. Buat. Tengok Alhamdulillah setelah 8 tahun saya berada dekat saya lah ni. Bukan mudah. Bukan setahun dua ada dia boleh turun naik. Maksudnya kalau setahun dua turun naik tu Alhamdulillah lah. Sebab itu rezeki dia. Tapi sebab tu lah kata apa yang dia betul kita kena tiru. Saya bermula dengan pengguna repeat order dalam 3 kali gitu, terus sign up agent. Konon-konon nak guna sendiri dapat harga murah tapi permintaan sangat tinggi. Okey. Ingat nak dapat murah dengan jual agent tak? Tapi dah bebok jatuh. Tapi join agent. Lepas tu dah join master agent pula. Lepas tu submit stokis. Kan? Seronoknya title Najiah ni dia naik bukan sebab bukan sebab kita suka-suka. Dia naik atas tolakan daripada agent. Daripada agent dia naik, dia rasa dia boleh berkembang. Struktur tu yang menolak tim naik ke atas. Tu yang saya syukurlah sebab saya sendiri pun dipertemukan dengan produk Najiah ni bukan apa bila kualiti kalau marketing laju macam mana kalau marketing apa dah kuat pun tapi produk tak berkualiti, lepas tu yang membawanya tak ada komitmen dan tak ada fokus, produk ni tak sampai setahun ni. Dulu saya pernah ada saing lah, dulu dia baik lah. Bila dia produk orang ni kayak macam-macam lah. Dulu kita baik dengan dia. Lepas tu dia kata, saya dengar pun daripada mulut orang lain. Dia kata, tengoklah, tak lama lagi jatuh lah. Berherak dia royak lagu tu. Dia tu, tahulah kita maksudnya, tahulah tak berapa percaya. Jadi, janganlah mendoakan benda tu. Tapi bila dia royak gitu, dia kata, tengoklah, tak lama lagi jatuh. Berherak. Tak lama lagi jatuh Najiah ni. Tapi bila di saat dia kata gitu sebenarnya apa yang saya relate dengan dia situasi dia lah ni. Patutlah mu jadi gini sebab mu akan orang lain. Kita tak boleh nak jangka. Kita tak boleh nak royak kat orang kita ni rasa kita hebat lah. Kita royak produk macam dia dululah dia kata. Samuan ni lah dia kata kejap je. Jadi produk ni dia kata tak akan lama lah. Kejap je akan ejen akan keluar masuk.
Ha, tapi sebab tu juga bila dia royak lagu tu, saya buktikan dekat dia, alhamdulillah dengan lah ni setahun 8 bulan nak masuk setahun 9 bulan, uh, Najihah apa? Najihah berada dekat pasaran sampai kita berada dekat dekat tahap kita lah ni atas doa orang lagu tu lah. Dan atas berkat usaha tim, atas produk yang hok berkualiti juga, saya amat menghargai tim saya sebab tu saya sendiri pergi belajar. Saya bukan belajar untuk diri saya. Bukannya saya belajar untuk saya belajar untuk perbetulkan diri saya. Kalau daripada segi sistem gapo, memang saya dah masuk sebelum saya belajar, saya dah boleh buat sejuta-juta. Dan masa tu saya masuk belajar, saya dah buat setahun, saya boleh buat 1.49 juta. Bukannya saya masuk belajar, saya nak bermula daripada bawah dah. Saya masuk belajar sebabnya saya nak perbaiki satu persatu. Contoh macam leadership. Saya dulu takut nak kecek depan orang lagu ni. Asal deki ni orang macam-macam dia, betul Ustaz Samsul. Apa? Nak ayatnya. Macam mana dah? Kat mana dah tadi? Tak ingat dah. Nak royaknya alah betul lah hasad dengki orang yang tak bawa benda tu kebaikan pun untuk kita. Kenapa kita nak ambil benda tu sebagai hak negatif. Jadi ke twist daripada negatif kepada positif. Ambil kita jangan jadi kita rasa, jangan kita down ke benda tu. Sebagai masalah. Kita jadikan benda tu sebagai yang positif. Tapi nak berada tahap yang twist kepada negatif tu bukannya senang. Maksudnya kita kena tanam lah daripada diri kita ni. Kita kena struggle. Lepas tu kena usaha, kena fokus. Lepas tu kena minta juga dengan Allah. Maksudnya rezeki ni daripada dia. Contoh, lah ni dia bagi rezeki kat kita, lepas tu dia turunkan. Dia turunkan COVID ni. Jadi benda tu tambah global ke. Memang semua orang terkesan dengan COVID ni. Gitulah maksudnya ujian ni Allah ni sebab dia nak sayangkan kita. Dia sayang kita. Lepas tu dia nak kita hak yang apa yang kita janji dulu. Macam saya royak saat ni kan, saya janji nak solat berjamaah dengan family, gitulah. Lepas tu hak negatif kena buai. Rasa takut-takut nak bisnes pun kena buai. Sebab bukan apa, kalau kita takut nak bisnes, kalau kita kita macam ni, kita dah kita rasa buat dok lagi tapi tak boleh, takutlah. Ketakutan hok melampau-lampau. Mendoakan keburukan kepada orang lain lah terbalik kepada diri sendiri. Sebab itulah kata dia ni, Allah ni maha adil. Dia janji kepada orang yang berusaha, lepas tu dah usaha dia bagi apa yang selayaknya kita dapat. Dan untungnya tim Najihah ni boleh buat sale lagi. Buat apa kita nak rasa down? Buat apa kita nak rasa takut? Dan orang kata, saya bila saya scroll FB kan, ya Allah, syukurnya saya dianugerahkan produk ni, dapat saya bantu ejen-ejen buat sale dengan produk ni. Bukan apa, kalau orang lain dok struggle dok nak boleh ke duit, nak boleh ke income, tapi kita ni duk kat rumah je petik-petik telefon pun boleh main, boleh duit. Tengok masuk duit. Saya bermula sebagai dropship, buat income dalam pantang. Habis pantang naik ejen, lepas tu naik setangga lagi, sekarang naik lagi. Wow, alhamdulillah. Sarahi sekarang title apa? Okay. Macam saya dulu pun saya bersalin kat Aryan. Masa tu dah berapa bulan Najihah dalam pasaran. Maksudnya kita walaupun dalam pantang, kita tak boleh nak, kita kena sentiasa update lah. Okay. Nak ayatnya lah, tindakan kena selaras dengan apa yang kita royak. Janganlah kita kecek-kecek saja, popa saja, tapi tak ada isi.
tak ada pengisian untuk mengajar orang lain juga untuk perbaiki diri. Lepas tu kalau dah buat silap tu cepat-cepat baikilah. Lepas tu kita dah rasa kita dah silap. Cepat-cepat kena perbaiki supaya benda tu tak berlarutan. Lepas tu orang ni dia takut sebab dia takut. Dia nak hadapi masalah sebab tu dia lari. Ayah ni curi masa kejap. Apa nak ayatnya? Ketakutan wujud tu kena cepat-cepat lari. Rasa itu tak boleh bagi alasan yang selalu yang tak masuk akal tu pun kena cepat-cepat jauhkan benda tu. Lepas tu kena tarik aura positif. Contohnya berada dalam circle Najihah ni lah. Sebab bila founder dia semangat, leader-leader dia semangat, anak buah dia lagilah semangat. Okay, tambah musim PKP ni tak logik kot orang lain. Kalau restoran tak boleh buat sale, kita boleh buat sale ratus ribu. Puluh ribu, belas ribu. Duduk kat rumah je. Kalau dulu, masih kalut nak masuk, nak gapo. Tapi lah ni, bila masa, bukan musim PKP lah. Lah ni, dia orang anak-anak nak makan apa, mak pun order je. Senang. Tengok WhatsApp ya. Okey ni. Nak ayatnya gitulah. Apa lagi yang saya nak sentuh? Lepas tu nanti saya akan live pula dekat page Najihah Najihah HQ pengedar. Nanti saya akan saya nak sharing sikit yang berminat nak jadi ejen. Saya tak tinggalkan awak. Saya akan follow up tim. Maksudnya bila semua tim pengedar dekat berkumpul dekat saya punya group, jadi senang kita nak pantau. Jadi apa-apa perkembangan kita boleh sharing lah. Apa yang saya belajar, saya cuba sharing dekat sana. Yang ni untuk random lah. Kalau berminat nak join agent, boleh contact EP, Master Leader, Stokis dekat bawah ruangan komen. EP, Leader, boleh komen di ruangan komen. Nanti senang customer nak PM, hok yang betul-betul nak berminat lah. Yang betul-betul nak ubah hidup dia. Nak ubah hidup dia dengan join bisnes Najihah. Tak rugi sikit abuk pun nak jual produk Najihah ni. Kita guna, kita sebar, kita nak orang lain pun rasa apa yang kita rasa. Alhamdulillah baru naik stokis. Wow, Sarahi dah naik stokis. Tahniah. Seronok ke? Daripada ejen, master ejen. Dia naik title tu bukannya sebab terpaksa. Dia naik sebabnya bila produk dah laju, permintaan tinggi. Ada orang pula, contoh ejen tak. Dia pergi jual kok ke. Dia lah jual offline ni senang. Minyak ni. Sebenarnya saya bawa lah dekat saya. Bila dia ejen 200. Dia boleh capur tak. Dia boleh capur dengan kopi, dengan susu, harga ejen. Lepas tu dia pun jual. Dia guna ni mula-mula dia minum, contohlah dia ambil kopi, dia minum untuk diri dia dulu. Lepas tu dia rasa sedap. Lepas tu dia bila customer dia mari, contoh saudara dia mari, dia pun buat kopi ni. Lepas tu kat saudara dia pun royak kopi gapo hak sedap. Nak faham tak? Bila benda tu sedap, orang akan tanya. Contoh macam minyak, kita buka dulu sebotol, letak atas meja dekat office. Contoh dekat office letak atas meja, kalau kawan saya nak guna, mari je kata, free je, golek je. Bila kita bila kena bermula daripada sedekah. Maksudnya walaupun sekecil-kecil golek-golek minyak ni je, kita dah macam sedekah kepada orang. Untuk kesulitan. Dah siap dah? Semua homework dah siap? Tak san. Buat siap dulu homework. Lepas tu pergi mandi. Tahu? Sore pula mari mengajar ibu. Ya. Nak ayatnya
Tahniah jiran Abstoki sudah. Oh, jiran Nani ke Sarahin? Jiran dia. Jiran pun boleh buat seks sampai stoki sebelah hippie. Oh, macam mana? Tak takut kan? Dalam bisnes najah ni tak takut lah. Gitulah. Kita kena, kalau kita tak dahulu kan, kalau kita nak jual tak, kita takut nak buka barang takut habis lah, kita nak bagi tester tu agak susah lah nak jual. Buka je sebotol, letak kat contoh kat meja office. Cikgu-cikgu pun boleh letak kat meja. Saya nak guna golek lah. Macam saya customer nak tetamu mari saya akan buat kopi lah. Senang bila dia rasa sendiri dah. Ya Allah sedapnya. Tu nak jadi ejen. Gitulah maksudnya senang produknya senang jual sebab tu rugi tak kalau tak join agent. Memanglah mula-mula kita rasa bila kita guna lepas tu kita rasa nak murah kita submit agent kan. Lepas tu bila kita submit agent kita rasa seronok jual Najiah ni sebab senang jual. Lepas tu produk pun tengah viral, tengah naik lah ni. Okeylah saya nak live dah pukul berapa dah? Pukul 8.47 dah nak masuk sejam dah saya live, saya akan sharing pula. Sebenarnya saya kelas pukul 10 sebab tu saya kena curi masa sekejap. Pagi-pagi saya bersiap, saya nak sharing apa yang saya rasa, apa yang ketakutan hari ni tajuknya ketakutan ketakutan dalam bisnes lah. Yang beralasan kena cepat-cepat lari daripada ketakutan tu. Cepat-cepat, jangan cepat rasa selesa. Jangan rasa kita dah rasa kaya, kita dah selesa, kita tak boleh bantu orang lain juga, kita nak penuhkan poket kita pun kita tak boleh. Maksudnya kita kena ubahlah benda tu. Kita rasa sebab benda tu Allah boleh tarik sekejap aja. Kita rasa kita hebat. Yalah, contoh musim PKP ni lah. Kita rasa kita dulu kita boleh buat sale banyak. Lepas tu musim PKP ni sale kita slow, tapi dengan Najiah ni sale kita tak akan slow. Terima kasih sembang pagi ni media. Kak Ros nanti masuk dekat grup pengedar Najiah HQ. Grup tu saya akan tukar kepada Najiah HQ lah sebab kita pun dah start branding Najiah. Jadi terima kasih. Itu adalah perkongsian daripada saya untuk pagi ni. InsyaAllah saya akan live pula. InsyaAllah. Jom kita jangan lupa amalkan doa tarik rezeki. Inna haza la rizquna lah, tak ingat dah. tak ingat dah doa tarik rezeki macam mana dah. Inna haza la rizquna lahu min nafas. Inna haza la rizquna lahu min nafas. Inna haza la rizquna lahu min nafas. Rezeki. Inna haza la rizquna lakulah rezeki tu. Rezeki tak akan mari kita. Inna haza la rizquna ma lahu min nafas. Hak tu kena amal sokmo. Contoh kalau kita ada tips dia juga kalau kita nak kalau kita nak keluar rumah dak, kita rasa tak selamat lah. Tapi hak tu amalan ni juga. Kalau kita nak keluar rumah, kita nak benda tu Allah jaga, Allah pelihara untuk kita. Contoh, kita nak keluar pergi mana-mana, keluar je rumah, kita tengok ke rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya 41 kali. Kita sebut dalam hati lah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya 41 kali, insya-Allah kita punya terjaga daripada kecelakaan. Hak tu sebab kita berserah kepada dia. Hak nak jadi tu tak tahu dah. Tapi bila kita kita kena royak
maksudnya amalan yang hok saya meme saya guna sokmo, jadi saya nak sharing juga kepada orang lain. Tambah tim lah hok saya sokmo. Okeylah, saya nak end live dah. Terima kasih join live saya. InsyaAllah saya akan live pula. Janji tu tak janji. Saya nak live hari-hari. Tapi itulah musim kadang-kadang mood ada lah, kadang-kadang mood tak ada lah, macam-macam lah. Tapi insyaAllah saya akan berusaha untuk apa? Untuk Najiha. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.